Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Liu Xiaoping, nomor matriks BS18160973, nomor handphone 0143810532. Subjek, saya telah mengambil subjek AG 31603, iaitu jenayah dan pembangunan di bawah jagaan Dr. Noor Ina Kanyo. Tajuk tugasan individu 5 saya adalah berkaitan dengan isu jenayah dada di Malaysia. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Pada kontemporari ini, peratusan indeks jenayah semakin hari semakin meningkat di negara Malaysia. Terdapat pelbagai jenayah yang telah berlaku di negara kita, antaranya adalah seperti jenayah jalanan, jenayah kekerasan, jenayah bukan kekerasan, jenayah harta benda, jenayah cyber dan juga jenayah alam sekitar. Isu jenayah yang hangat diperkatakan pada masa kini adalah jenayah bukan kekerasan yang melibatkan penyalahgunaan dada yang semakin berleluasa. Penyalahgunaan dada ini sedikit sebanyak telah menjejaskan pembangunan dan juga memberikan pelbagai impak terhadap negara kita. Okey, seterusnya kita masuk kepada definisi jenayah. Jenayah merupakan perbuatan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Menurut John Scott 2014, jenayah merupakan suatu kesalahan yang melampaui peribadi dan pihak awam, melanggar peraturan larangan atau undang-undang yang mana hukuman atau sekatan yang sah dan juga memerlukan campur tangan pihak berkuasa awam. Pada masa yang sama, menurut Zaini Nasoha 2009, jenayah juga merupakan suatu perbuatan yang menggugat keamanan dan kestabilan masyarakat sesuatu tempat atau negara. Okey, seterusnya kita kepada definisi pembangunan. Menurut Muhammad Taib 2002, pembangunan boleh ditakrifkan sebagai suatu proses perubahan yang berlaku yang melibatkan peningkatan daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi dalam kehidupan manusia. Menurut Abdul Rahman 2000 pula, ungkapan pembangunan mempunyai daya takrifan ataupun the power of define yang begitu kuat. Berdasarkan ungkapan tersebut, sekelompok manusia dan masyarakat ditakrif sebagai maju, manakala sekelompok lain yang jauh lebih besar bilangannya pula ditakrif sebagai mundur atau terkebelakang. Pada masa yang sama, pembangunan juga merupakan salah satu proses yang membawa perubahan dari segi aspek sosial yang melibatkan manusia. Okey, untuk definisi jenayah dan pembangunan pula hasil gabungan daripada jenayah dan pembangunan. Berdasarkan setiap pembangunan dalam negara kita, pola pelakuan jenayah ini merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Menurut Noor Ina Kanyo 2015, kadar pembangunan ini sememangnya banyak mempengaruhi pola pelakuan jenayah di sesebuah kawasan. Oleh itu, jenayah dan pembangunan merupakan perkara yang saling berkait dan sememangnya tidak dapat dipisahkan. Okey, memandangkan tajuk saya adalah berkaitan dengan isu jenayah dada, maka saya akan memberikan definisi tentang jenayah dada. Menurut Zarina Othman dan Muhammad Daud 2015, jenayah dada merupakan salah satu aktiviti yang melibatkan penyeludupan, pengedaran, penyalahgunaan serta penagihan. Jenayah dada ini juga merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan oleh penagih dada sama ada telah menggunakannya maupun mengedarkannya. Okey, kita masuk kepada statistik jenayah dada mengikut jantina di Malaysia dari tahun 2016 hingga 2020. Statistik menunjukkan bahawa lelaki lebih mendominasi berbanding dengan perempuan dalam jenayah dada. Hal ini demikian kerana trend jenayah dada lelaki menunjukkan bahawa dari 2016 hingga 2020 adalah secara turun dan naik. Begitu juga dengan perempuan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2016, jenayah dada dalam kalangan lelaki menunjukkan yang tertinggi, manakala pada tahun 2020 pula menunjukkan yang terendah selama 5 tahun. Manakala bagi perempuan pula pada tahun 2016 menunjukkan yang paling tinggi,
dalam jenayah dada, manakala pada tahun 2018 pula menunjukkan yang paling rendah dalam jenayah dada. Untuk lelaki yang mengalami jenayah dada paling tinggi pada tahun 2016 telah menunjukkan bahawa lelaki per kes adalah seramai 29,660 orang, manakala dalam lelaki per individu adalah 28,871. Manakala kes yang paling rendah adalah pada tahun 2020, iaitu dalam lelaki per kes adalah seramai 19,669, manakala lelaki per individu pula adalah 19,352. Bagi perempuan pula, pada tahun 2016 menunjukkan perempuan per kes adalah seramai 1,184, manakala perempuan per individu pula adalah 1,156. Itu adalah tahun yang paling tinggi untuk perempuan, manakala tahun yang paling rendah untuk perempuan dalam jenayah dada adalah perempuan per kes, iaitu 953, dan perempuan per individu adalah sebanyak 947. Okey, kita masuk kepada statistik jenayah dada mengikut jenis dada di Malaysia dari tahun 2014 hingga 2019. Berdasarkan graf dan data yang telah diperolehi, menunjukkan bahawa jenis dada seperti opium dan metapetamin kristal telah banyak digunakan dalam kalangan penagih dada. Hal ini terbukti apabila jenis dada seperti opium menunjukkan yang tertinggi pada tahun 2016, manakala metapetamin kristal pula menunjukkan yang tertinggi pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, tren jenis dada ini adalah secara turun naik dan tidak menentu. Misalnya, jenis dada opium yang digunakan mengalami penurunan dari 2014 hingga 2019, manakala metapetamin kristal pula menunjukkan peningkatan dari 2014 hingga 2019. Pada masa yang sama, jenis dada yang lain juga mengalami turun dan naik. Walau bagaimanapun, jenis dada seperti metapetamin pil, anapetamin, ganja, pil psikotropik dan lain-lain pula menunjukkan tren yang paling sedikit dari tahun 2014 hingga 2019. Okey, seperti yang kita maklum, jenayah dada memberikan kesan terhadap beberapa aspek. Terdapat 4 aspek yang telah difokuskan, iaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek pembangunan. Okey, jenayah dada memberikan kesan terhadap aspek sosial. Di sini kita akan memfokuskan kepada sosial. Salah satunya adalah penularan wabak berjangkit. Menurut Agensi Anti Dada Kebangsaan 2019, jenayah dada akan menyebabkan penularan wabak yang berjangkit semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian terbukti apabila wabak penyakit seperti HIV, AIDS, tuberkulosis, TB dan hepatitis merupakan wabak yang sering dikaitkan dengan tingkah laku penagihan dada. Wabak penyakit ini semakin merebak disebabkan oleh penggunaan dada dan juga melalui perkongsian jarum yang digunakan oleh individu yang berlainan. Keadaan ini secara langsung akan menyebabkan penyakit mudah terjangkit kepada individu lain dalam kalangan penagih, ahli keluarga dan anggota masyarakat yang terdedah kepada aktiviti mereka. Dalam hal ini, pegawai-pegawai yang akan menjalankan amanah dalam memantau mereka juga akan berisiko dalam dijangkiti wabak penyakit yang berbahaya. Dengan itu, penagih maupun masyarakat awam yang telah terjangkit seharusnya diasingkan bagi mengelakkan penularan penyakit tersebut. Okey, aspek sosial yang kedua adalah pembangunan modal insan akan terjejas.
Menurut Siti Norayu 2014, jenayah dada ini akan menyebabkan pembangunan modal insan terjejas. Hal ini demikian karena penyalahgunaan dada dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan belia, akan menyebabkan keruntuhan akhlak dalam diri mereka. Dalam Dasar Wawasan Negara 2020 mengatakan bahwa golongan belia merupakan golongan yang boleh disifatkan yang bertenaga, berdaya saing, dan juga mempunyai nilai produktiviti yang tinggi. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan usaha kerajaan yang ingin membangunkan modal insan dalam kalangan belia di negara kita akan terjejas. Keruntuhan akhlak dan moral akibat penyalahgunaan dada dalam golongan belia secara langsung akan menyebabkan kemusnahan bangsa yang menjadi harapan negara di masa akan datang. Jenayah dada memberikan kesan terhadap aspek ekonomi. Salah satunya adalah kos perbelanjaan meningkat. Menurut Jamal Ali 2013, indeks jenayah dada yang semakin meningkat menyebabkan kerajaan terpaksa meningkatkan kos perbelanjaan dalam menangani isu yang hangat diperkatakan ini. Hal ini demikian karena kerajaan terpaksa meningkatkan perbelanjaan terhadap golongan yang telah terjebak dalam penyalahgunaan dada. Contohnya seperti kos pemulihan, kos rawatan kesehatan, kos program kesedaran, dan sebagainya. Kos-kos sedemikian yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dalam menangani isu ini sedikit sebanyak telah menjejaskan bajet belanjawan negara. Dalam hal ini, bajet belanjawan negara akan terjejas dan seterusnya boleh juga menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Pada masa yang sama, peningkatan penagih dada dalam kalangan masyarakat juga akan menyebabkan kadar penurunan pekerja yang berkualiti maupun kuantiti tenaga pekerja yang semakin berkurang. Oleh itu, kerajaan seharusnya bertindak bijak dalam menangani isu jenayah dada ini. Jenayah dada juga akan memberikan kesan terhadap aspek politik. Salah satunya adalah keselamatan negara Malaysia akan terjejas. Menurut De Roin 2008, jenayah dada yang telah berlaku di negara-negara jiran sedikit sebanyak telah menyebabkan keselamatan negara terjejas. Hal ini demikian karena negara jiran yang mempunyai kes indeks jenayah dada yang tinggi sudah tentu akan memberikan impak yang besar terhadap negara kita sendiri. Keadaan ini adalah disebabkan karena potensi dalam mengedarkan maupun membekalkan dada ke dalam negara menjadi sangat mudah dan secara tidak langsung akan menjejaskan keselamatan negara Malaysia. Tren jenayah dada ini bukan sahaja isu yang hangat diperkatakan di negara kita, malah di peringkat global juga telah berlaku isu tersebut. Menurut laporan tahunan Polis Diraja Malaysia 2011, pengedaran darah haram di Asia Tenggara oleh sindiket dikategorikan kepada dua jenis, yaitu 1. Menyeludup dada jenis tradisional, 2. Pengedaran dada jenis sintetik. Jenayah dada yang berlaku di negara kita yang sering diserbu dan ditemukan oleh pihak yang berkuasa adalah seperti di bagasi pakaian, kedai ubat-ubatan, dan sebagainya. Keadaan ini sememangnya sangat memberikan impak yang besar terhadap keselamatan negara kita. Menurut laporan tahunan PDRM 2011, kes indeks jenayah dada akan mengalami peningkatan apabila Jabatan Kastam Diraja Malaysia mula menjalankan operasi di kawasan-kawasan yang menjadi drop spot berlakunya pengedaran dada. Contohnya seperti di kawasan Setinggan, tempat perjudian, dan juga di lorong-lorong hitam. Keadaan ini sudah tentu akan memberikan kesan terhadap keselamatan negara Malaysia. Jenayah dada juga memberikan kesan terhadap aspek pembangunan. Salah satunya adalah dasar pembangunan negara terjejas. Menurut Siti Norayu 2014, jenayah dada yang berlaku di negara Malaysia juga akan memberikan kesan terhadap pembangunan negara, khususnya dalam beberapa dasar negara. Dasar negara merupakan dasar yang dirancang bagi meningkatkan lagi perkembangan dan kemajuan di negara Malaysia. Salah satu dasar yang akan terjejas oleh jenayah dada ini adalah seperti Dasar Wawasan 2020. Dasar Wawasan 2020 ini telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991 yang bertujuan untuk menetapkan sebuah sasaran terhadap pembangunan negara. Dalam mencapai kemajuan dasar ini, pembangunan dari segi pelbagai aspek juga seharusnya dilakukan, khususnya aspek ekonomi, sosial, politik, dan juga pembangunan. Walau bagaimanapun,
Aspek-aspek yang dinyatakan sedikit sebanyak telah terjejas oleh kes jenayah dada yang berlaku di negara Malaysia. Dalam Matlamat Dasar Wawasan Negara 2020, salah satu aspek sosial adalah pembangunan modal insan dalam kalangan golongan pemuda-pemudi. Hal ini telah terjejas karena kejatuhan akhlak dan moral telah berlaku dalam golongan mulia akibat daripada penyalahgunaan dada. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa dasar tersebut telah terjejas khususnya dalam pembangunan negara Malaysia. Okey, kita masuk kepada kesimpulan. Secara kesimpulannya, isu jenayah dada sememangnya memberikan kesan yang besar terhadap negara kita. Hal ini demikian kerana jenayah dada telah menjejaskan beberapa aspek penting terhadap pembangunan negara. Aspek-aspek yang dimaksudkan adalah seperti sosial, ekonomi, politik dan juga pembangunan. Walau bagaimanapun, jenayah dan pembangunan adalah saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh itu, kerajaan seharusnya mengambil langkah drastik dalam menangani isu jenayah dada ini agar peratusan indeks jenayah dada tahunan boleh menunjukkan penurunan dari semasa ke semasa. Okey, ini merupakan rujukan yang saya perolehi semasa menjalankan tugasan individu 5 dalam subjek jenayah dan pembangunan. Terdapat 12 rujukan yang telah digunakan dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Sekian dan terima kasih.